Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Maziam bin Abdul Malik dari Open University Malaysia, Pusat Pembelajaran Shah Alam, khusus ijazah sarjana muda sains pengurusan projek dan kemudahan dengan kepujian dalam kursus EBMV 3103 Air Conditioning and Mechanical Ventilation System, ingin membuat persembahan video dan pembentangan slide pengenalan sistem pengudaraan udara dan pengudaraan mekanikal yang biasanya disebut sebagai sistem ACMV di negara yang beriklim tropika, sedangkan di negara beriklim sejuk ianya disebut sebagai HVAC, iaitu pemanasan, pengudaraan dan penyejukan udara, di mana ia melibatkan aktiviti pemanasan. Hampir semua buku rujukan dan teks akan merujuknya sebagai HVAC, namun ia akan merujuk kedua-dua ACMV dan HVAC sebagai sistem ACMV. ACMV adalah sistem yang dapat digambarkan dengan baik sebagai peralatan, sistem peredaran dan kawalan yang menyediakan kenyamanan udara dan pengudaraan mekanikal untuk bangunan. Sejarah khusus ACMV. Pada tahun 1758, seorang profesor Benjamin Franklin dan Universiti Cambridge, John Hadley, mendapati bahawa penyedatan alkohol dan cecair mudah meruap akan menguap lebih cepat daripada air dan dapat menirukan objek yang cukup untuk membekukan air. Pada 1820, saintis Michael Faraday pula membuat penemuan serupa di England ketika dia memanfaatkan dan mencairkan amonia. Pada tahun 1830-an, di sebuah hospital di Florida, Dr. John Corey membina mesin membuat ais yang menggunakan muatan untuk membuat sebaldi ais dan kemudian meniup udara ke atasnya. Ia mempatenkan idea itu pada tahun 1850 dan membayangkan penemuan itu untuk menyedutkan bangunan di seluruh dunia. Namun pun begitu, tanpa sokongan kewangan, impiannya hancur dan sia-sia belaka. Pada tahun 1881, selepas penembakan Presiden James Garfield pada 2 Julai, seorang jurutera laut dengan bantuan Simon Newcomb pasangkan di bilik Garfield yang mungkin merupakan penghawa dingin yang pertama di dunia, iaitu sebuah unit penyejuk berkotak sementara untuk memastikan Presiden merasa sejuk dan selesa. Peranti itu telah dibungkus dengan kain yang direndam di dalam air dan kipas angin menghembus udara hangat di atas dan menjadikannya udara sejuk. Berita baiknya ialah peranti ini mampu mengurangkan suhu udara sehingga 20 Fahrenheit, iaitu bersamaan 11 degree Celsius. Dan berita buruknya pula ialah bahawa ia menggunakan setengah juta paun ais dalam 2 bulan. Pada tahun 1902, William Carrier pula telah mencipta alat untuk menyamankan udara di Berkeley, New York. Peranti ini meniup udara di atas gegolong sejuk untuk mengawal suhu dan kelengkapan bilik dan agar kertas tidak berkerut untuk membentuk lisan tinta. Setelah mengetahui bahawa kilang-kilang lain yang turut ingin mendapatkan alat penyejuk yang serupa, dia menubuhkan syarikat penghawa dingin Amerika. Pada tahun 1906, Stuart Kramer, iaitu seorang jurutera tekstil di North Carolina, telah mencipta alat pengudaraan yang menambahkan wap air ke udara tanaman tekstilnya. Kelengkapan itu telah menjadikan benang berputar lebih mudah dan mengurangkan
kemungkinan benar untuk menjadi pecah. Kramer adalah orang yang pertama memanggil proses ini sebagai penyamanan udara. Pada tahun 1914, penghawa dingin dipasangkan untuk pertama kalinya di rumah besar Cascade di Minneapolis, iaitu setinggi 7 kaki, selebar 6 kaki dan dia sepanjang 20 kaki. Ia mungkin tidak pernah digunakan kerana tidak ada yang pernah tinggal di rumah tersebut. Pada tahun 1931, penghawa dingin bilik individu telah dicipta oleh J.Q. Sherman. Unit individu ini terletak di biara tingkap. Reka bentuknya yang terdapat di Pansapuri. Setahun kemudian, unit disediakan hanya untuk pembelian dan dinikmati oleh orang-orang kaya kerana sistem penunjukannya yang besar boleh berharga antara $10,000 sehingga $50,000, iaitu setara hari ini bersamaan $120,000 sehingga $600,000. Pada tahun 1939, perjalanan paling hebat di bandar telah diciptakan oleh Packard, iaitu kereta berhawa dingin yang pertama di dunia. Pengendalian berhawa dingin melalui papan pemuka. Sekiranya seorang penumpang Packard kesejukan, pemandunya akan menghentikan kereta, membuka bumbung dan melepaskan tali sawat pemampat. Pada tahun 1942, Uji jana kuasa puncak musim panas telah dibina di Amerika Syarikat untuk menangani beban peningkatan beban elektrik untuk penyamanan udara. Pada tahun 1947, S.F. Barham, iaitu seorang sarjana Inggeris, telah menulis, sumbangan terbesar untuk peradaban pada abad ini mungkin penyamanan udara, dan Amerika adalah pemimpinnya. Pada tahun 1950, dalam keledakan ekonomi selepas Perang Dunia yang Kedua, penyamanan udara kediaman telah menjadi cara lain untuk mengikuti penerbangan, dan pada tahun 1953 saja lebih dari 1 juta unit telah terjual. Pada tahun 1970-an, ketika penghawa dingin pusat unit tingkap pasang di Pansapuri telah kehilangan daya tarikan mereka. Unit pusat dari kondenser, gegelung dan kipas udara telah ditarik melewati gegelung dan diletupkan melalui sistem pengudaraan rumah. Fan 12 atau R12 digunakan sebagai bahan pendingin. Pada tahun 1994, fan yang dengan menipiskan ozon telah dilarang di banyak negara. Menjelang tahun 1996, semua pengeluaran simpanan untuk perbezaan ke bahan pendingin yang berkaitan R314A, syarikat seperti Carrier dan Honeywell terus mengembangkan bahan penyejuk yang lebih mesra alam. Prinsip asas penyamanan udara. Penyamanan udara terbagi pada dua, iaitu indoor dan outdoor. Penyamanan udara yang lengkap membabitkan proses pemanasan, penyejukan, pelembapan, pengeringan, kitaran dan pembersihan udara. Memandangkan Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai musim panas sepanjang tahun, maka proses pemanasan dan peringan tidak perlu dipertimbangkan. Penyamanan udara merupakan proses perawatan dan pengawalan udara pada sesuatu ruang tertutup. Rawatan yang dimasukkan adalah dari segi mekanikal, yang dimana berkaitan dengan aktiviti pengawalan suhu, kelengkapan, pembersihan, pengadilan udara dan pembaharuan udara. Perbezaan sistem penunjukan dan penyamanan udara. Sistem penyamanan udara
merupakan aplikasi bagi sistem penunjukan, iaitu sebagai sebuah kawalan bagi sistem penggerakan udara, kadar kelengkapan perubahan suhu dan kebersihan pada ruang yang tertentu. Sementara sistem penunjukan pula asas pemapapan wap terbentuk untuk menunjukkan persekitaran melalui pendedahannya pada satu cecair mendidih yang sejuk. Ianya juga merupakan sistem yang tidak perlu yang diperlukan bagi menghasilkan suhu bagi sesuatu ruang. Komponen asas penyamanan udara mempunyai 4. Itu adalah tiup rambut, penyedatan, pemampatan dan pemeluapan. Fungsi setiap bahagian. Pertama, pemampatan, iaitu kompresor. Ia berfungsi untuk menyedot wap bahan pendingin dan memampatkannya menjadi tekanan dan bersuhu tinggi. Kedua, penjedatan ataupun evaporator, iaitu tugasnya menyerap haba dari ruang yang didinginkan, dan semasa penyerapan proses penyedatan cecair bahagian pendingin bertukar bentuk menjadi wap bersuhu dan bertekanan merendah. Ketiga, pemeluapan, iaitu kondenser, berfungsi sebagai menyingkirkan haba yang terhasil dari proses pemampatan dan proses sejatan dipersejatkan. Semasa haba disingkirkan melalui proses pengeluapan, wap bahan pendingin bertukar menjadi cecair. Keempat, peranti pemiteran, metering device, bertujuan untuk merendahkan tekanan dan suhu serta mengawal aliran bahan pendingin ke sistem penjejatan. Pemampat, kompresor. Pemampat merupakan komponen yang terpenting di dalam kitab penyedukan. Ianya digunakan untuk proses pemampatan haba dan bahan pendingin kepada bertekanan tinggi. Terdapat 4 jenis atau kelas pemampat yang digunakan pada masa kini, iaitu pemampat salingan, pemampat putar, pemampat empar dan pemampat skru. B. Penyejat, evaporator. Salah satu komponen dalam sistem penyedukan dan penyamanan udara yang digunakan untuk proses penyerapan haba dan menghasilkan kedinginan pada ruang atau bilik. Terdapat nama-nama lain bagi penyedatan, iaitu gelam penyejuk, unit penyejuk, gelam pembeku dan penyejuk cecair. Terdapat 2 jenis penyejat, iaitu penyejat jenis berkembangan kering dan penyejat jenis banjir. C. Pemeluapan, iaitu kondenser. Pemeluap merupakan komponen pembuangan haba yang diserap di dalam penyejat dan dimampatkan di dalam pemampat. Haba disingkirkan ke dalam satu medium di luar sistem penyejukan atau penyamanan udara. Dengan menyingkirkan haba, wap bahan pendingin yang panas akan bertukar menjadi cecair. Kini terdapat 3 jenis pemeluap yang biasa digunakan, iaitu pemeluap dingin udara, pemeluap dingin air dan pemeluap bersejap. D. Injap pengembang atau peranti pemiteran, metering device. Komponen ini digunakan untuk mengawal kadar aliran bahan pendingin di dalam kitaran penyejukan. Bahan pendingin dalam keadaan cecair bertekanan tinggi perlu dikurangkan tekanannya agar kuantiti sebenar operasi pada takap maksimum keupayaan sistem dapat dicapai tanpa beban berlebihan di dalam pemampat. Terdapat 6 jenis peranti pemiteran, iaitu injap pengembangan termostat, injap pengembangan automatik, tiup rambut, injap apung bahagian rendah, injap apung bahagian tinggi dan injap tangan. Kitaran asas penyamanan udara.
Kisaran asas penyamanan udara mempunyai beberapa tempat yang penting, iaitu unit dalaman mempunyai cahaya bertekanan rendah, ada kipas menyejukkan udara sejuk, disejat dan dihantar kepada gas tekanan rendah di bahagian pemampat, manakala gas bertekanan tinggi akan pergi ke bahagian pemeluapan dan dikeluarkan udara panas melalui kipas, dan udara secair bertekanan tinggi akan masuk kembali melalui tiup dan rambut ke dalam unit dalaman. Kitaran penjujukan di bawah adalah gambar rajah kitaran asas penjujukan yang menunjukkan bagaimana penyamanan udara berfungsi. Kitaran penunjuk ini bukan hanya kitaran penunjukan bagi penghawa dingin sahaja, malah ia adalah kitaran asas yang sama bagi peti ais di rumah. Evap adalah singkatan bagi evaporator, COM bagi singkatan bagi kompresor, CON bagi singkatan bagi kondenser, TXP bagi singkatan metering device. Kitaran penunjukan menunjukkan pergerakan gas bahagian pendingin di dalam sistem penghawa dingin. Gas yang digunakan bagi sistem penghawa dingin terbaru ialah R32 yang lebih mesra alam. Kompresor atau pemampat akan memampatkan wap bahan pendingin bersuhu dan bertekanan rendah menjadi wap yang bersuhu bertekanan tinggi dan dialirkan ke kondenser pemeluap melalui discharge line. Di kondenser pemeluap, haba akan disingkirkan dan bahan dingin yang bersuhu tinggi serta bertekanan tinggi tadi akan bertukar menjadi cecair pada bersuhu dan bertekanan tinggi, dan seterusnya dialihkan ke metering device, peranti pemeteran melalui liquid line. Seterusnya, TXB peranti pemeteran akan mengawal cecair bahan pendingin yang bersuhu dan bertekanan tinggi sehingga menukarkannya kepada cecair yang bersuhu bertekanan rendah dan dihantar ke evaporator, itu penyedap melalui evap line. Seterusnya, di evaporator penyedap, haba di dalam bilik akan diserap sehingga cecair wap bahan dingin yang bersuhu dan bertekanan rendah berubah menjadi wap bahan dingin yang bersuhu dan bertekanan rendah dan masuk ke dalam kompresor memampat melalui suction line. Proses ini akan berlanjutan selagi ada unit penghawa dingin dihidupkan. Untuk unit penghawa dingin yang terkini dan menjimatkan tenaga, sistemnya mengawal kompresor bekerja. Sekiranya unit telah mencapai suhu seperti yang dikehendaki, maka sistem akan meminimumkan kompresor bekerja. Oleh itu, kita dinasihatkan untuk melaraskan suhu nominal antara 20 hingga 24 darjah Celsius sahaja, dan tip membeli aircon harus dipatuhi. Ini sekaligus boleh memanjangkan hayat pemampat. Sistem penyamanan udara. Penggunaan utama sistem penunjukan adalah untuk proses pendinginan. Suhu berpenjat untuk sistem penyamanan udara. Pendinginan penyalembapan ialah 4 digri Celsius hingga 10 digri Celsius. Penyamanan udara bukan sahaja untuk pendinginan, tetapi ia meliputi pemanasan, pengawal suhu, mengawal kelembapan dan juga pembersihan. Pengagihan udara untuk mencapai kehendak tempat yang dinyamankan. Kelengkapan asas sistem penyujukan mekanik atau penyujukan iaitu unit pemeluapan, penjejatan, motor kipas, turas, salur udara dan kawal alir udara, kawalan motor, kawalan suhu dan kelengkapan permainan bahan pendingin iaitu R22 dan R32. Faktor sistem penyamanan udara diperlukan adalah untuk keselesaan prestasi kerja pada bahan keluaran, kesihatan dan peralatan. Kepentingan penyamanan udara adalah untuk
menghalang bunyi bising dan kawalan persekitaran, menghalang habuk dan kotoran, mengeluarkan haba untuk keselesaan pengularaan yang mencukupi. Kaitan alkohol dengan badan manusia. Di peringkat awal teknologi penerbangan udara dicipta, satu eksperimen telah dilakukan terhadap kulit manusia, iaitu dengan menitikkan setitis alkohol pada kulit. Kulit akan menjadi sejuk kerana alkohol teruap dan menyerap haba daripadanya. Seperti yang diketahui, haba bergerak pada suhu panas kepada suhu sejuk, maka suhu alkohol yang sejuk itu akan menyebabkan suhu badan manusia yang panas mengalir ke arahnya. Ini dinamakan keseimbangan terma, di mana proses pengaliran haba antara dua objek. Sistem penyamanan udara atau sistem penyurukan telah menggunakan prinsip ini di dalam memperkemaskan teknologinya. Kaitan alkohol dengan bilik dan penyamanan yang berterusan. Sekiranya alkohol diletakkan di dalam bilik, suhu udara di dalam bilik itu akan menjadi sejuk. Ini adalah kerana alkohol akan teruap dan menyerap haba di dalam bilik tersebut. Bagaimanapun, alkohol akan berkurangan dan hilang melalui proses penguapan. Suhu di dalam bilik akan menjadi kurang sejuk kerana alkohol yang teruap itu tidak dibantu oleh kipas bagi mengendalikan suhu ke seluruh bilik. Alkohol akan teruap, akan hilang, dan alkohol di dalam bekas akan kehabisan. Sekiranya alkohol yang teruap dapat dikembalikan menjadi cecair dan proses penyejukan tidak akan dapat diteruskan. Walau bagaimanapun, sekiranya alkohol itu digunakan, terdapat beberapa masalah yang lain akan timbul. Antaranya ialah alkohol boleh menjadi punca kebakaran kerana ia merupakan bahan yang mudah terbakar dan amat berbahaya. Dan kawalan pemindahan haba bagi alkohol di dalam bilik adalah sukar. Penggunaan alkohol digantikan dengan bahan pendingin. Untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan alkohol, sejenis bahan yang selamat dan lebih berkesan daripada penyejukannya telah digunakan. Bahan tersebut dinamakan diklorometer mentana ataupun R12 dan monoklorif montana atau R22. Kedua-dua bahan pendingin ini amat sesuai dan selamat digunakan untuk menggantikan alkohol. Bahan pendingin ini juga boleh dimanfaatkan kepada bertekanan yang lebih tinggi dan berkupas yang menyerap haba adalah lebih baik. Oleh sebab itu, bahan ini terus digunakan dalam teknologi penerbangan udara pada masa kini. Bahan pendingin. Bahan pendingin digunakan di dalam sistem penyejukan dan penyamanan udara sebagai bahan penyerap haba di dalam penjejat dan menyingkirkan haba melalui proses tersebut di dalam penguapan. Di dalam penjejat, bahan pendingin bertukar bentuk daripada cecair sejuk kepada gas sejuk dalam keadaan bertekanan rendah. Di dalam penguapan pula, setelah haba disingkirkan, bahan pendingin akan bertukar bentuk daripada gas panas kepada cecair panas di dalam keadaan bertekanan tinggi. Nama-nama lain bagi bahan pendingin ialah freon, neutron, isotron dan neon. Nama-nama ini digunakan berdasarkan negara-negara yang menggunakannya. Fungsi bahan pendingin. Bahan pendingin merupakan bahan yang mudah bertindih pada tingkat bertekanan yang rendah. Oleh sebab itu, bahan ini dicipta supaya ia berfungsi semata-mata untuk menyerap haba. Takat didih, bahan pendingin berbeza-beza antara satu jenis dengan jenis yang lain. Oleh itu, penggunaannya juga berbeza-beza antara satu sistem dengan sistem yang lain, sama ada secara komersial ataupun domestik. Sifat-sifat bahan pendingin. Cecair yang digunakan untuk bahan pendingin mestilah mempunyai sifat-sifat yang berikut: tidak beracun, tidak meletup, tidak berkarat atau menghakis, tidak mudah terbakar, mudah mengesan sesuatu kebocoran, boleh beroperasi pada tekanan yang rendah, merupakan gas yang stabil.
Bahagian-bahagian yang dilalui oleh bahan pendingin mestilah mudah dilincirkan, tidak berbau tenggik, mempunyai isi padu cecair yang tinggi, mempunyai haba pendam yang tinggi untuk menyerap haba, mempunyai isi padu gas yang rendah untuk mengurangkan sesaran pemampat. Perbezaan tekanan tinggi dan rendah mestilah kecil untuk meninggikan keupayaan pemampatan. Sifat-sifat di atas hendaklah diambil kira untuk memilih bahan pendingin yang baik bagi sistem penyukan dan penyemanan udara. Haba sebagai suatu bentuk tenaga. Haba ialah suatu bentuk tenaga yang dipanggil tenaga termal. Unit untuk mengukur haba ialah joule ataupun J. Haba mengalir dari kawasan bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. Sumber haba. Matahari ialah sumber tenaga utama di bumi. Matahari memancarkan haba dan cahaya ke angkasa dan sebagainya daripadanya sampai ke bumi. Haba juga boleh diperolehi melalui perubahan tenaga daripada sumber. Bentuk tenaga lain seperti geseran atau gosokan, iaitu tenaga kinetik, tindak balas kimia, tenaga kimia, pembakaran, tenaga kimia, tenaga elektrik dan juga tenaga balas nuklear, iaitu tenaga nuklear. Suhu. Haba ialah satu bentuk tenaga, manakala suhu ialah sukatan bagi tahap kepanasan objek. Apabila haba didekatkan kepada suatu objek, objek itu menjadi panas dan suhunya akan meningkat. Apabila haba dialihkan, objek itu menjadi sejuk dan suhunya akan menurun. Unit SI untuk suhu ialah Kelvin, K, dan suhu diukur dengan menggunakan termometer, dan unit ukuran yang biasa digunakan ialah darjah Celsius atau Fahrenheit. Haba dan suhu adalah berkaitan tetapi tidaklah sama. Semakin tinggi suhu suatu objek, semakin banyaklah kandungan habanya. Objek dengan jisim yang besar mempunyai kandungan haba yang lebih banyak daripada objek dengan jisim yang lebih kecil pada suhu yang sama. Aliran haba dan kesan-kesannya. A. Pengembangan dan penyudutan jirim. Apabila jirim dipanaskan, jirim mengembang, isi padunya bertambah. Apabila jirim disejukkan, jirim mengecut, isi padunya kurang. Walaupun ketiga-tiga keadaan jirim, iaitu pepejal, cecair dan gas, mengembang apabila dipanaskan, gas mengembang yang paling banyak dan pepejal mengembang dengan paling sedikit. B. Kesan haba pada pepejal. Zarah-zarah dalam pepejal bergetar pada kedudukan tetap. Apabila pepejal dipanaskan, zarah-zarah bergetar dengan lebih cepat dan jarak antara zarah-zarah akan bertambah. Hal ini menyebabkan isi padu pepejal bertambah, iaitu pepejal mengembang. Apabila pepejal kehilangan tenaga haba, zarah-zarah bergetar dengan lebih perlahan dan jarak antara zarah-zarah berkurangan. Hal ini menyebabkan isi padu pepejal berkurangan, iaitu pepejal mulai mengecut. Rajah 7.2 di atas menunjukkan bahawa pepejal mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Bola logam boleh bergerak melalui gelang sebelum dipanaskan. Apabila ia dipanaskan, bola logam tidak boleh bergerak melalui gelang selepas dipanaskan kerana isi padunya telah bertambah. Bola akan dapat bergerak melalui gelang semula apabila ia disejukkan. Kesan haba pada cecair dan gas. Zarah-zarah cecair dan gas bergerak secara bebas. Apabila cecair dan gas dipanaskan, zarah-zarah bergerak dengan lebih pantas dan cepat secara rawak. Jarak-jarak antara zarah-zarah juga bertambah. Oleh itu, isi padu cecair dan gas juga bertambah. Apabila cecair atau gas disejukkan, pergerakan zarah-zarah akan menjadi lebih perlahan dan zarah-zarah
semakin rapat di antara satu sama lain. Oleh itu, isi padu cecair atau gas berkurangan. Darjah 7.3 di sebelah menunjukkan cecair akan mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila ia disejukkan. Merkuri mengembang dan arasnya meningkat apabila ia berada di dalam air yang panas. Merkuri pula akan mengecut dan arasnya menurun apabila ia berada di dalam ais. Aktiviti di dalam darjah 7.4 di sebelah menunjukkan bahawa gas mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila ia disejukkan. Titisan dawat merah bergerak ke atas tiup kaca apabila udara di dalam kelalang dipanaskan dan isi padunya mengembang. Titisan dawat merah bergerak ke bawah tiup kaca apabila udara dalam kelalang menjadi sejuk dan isi padunya pula mengecut. Aliran haba. Haba mengalir dari kawasan yang lebih panas, iaitu yang bersuhu tinggi, ke kawasan yang lebih sejuk yang bersuhu rendah. Apabila semakin besar perbezaan suhunya, semakin cepat kadar aliran haba. Haba juga mengalir melalui 3 cara: kondensi, perorakan dan juga sinaran. Konveksi. Aliran haba melalui pepejal dipanggil konduksi ataupun konveksi. Apabila satu hujung rod logam dipanaskan, zarah-zarah di hujung rod memperolehi haba dan bergetar dengan lebih cepat. Zarah-zarah ini menghentam zarah-zarah lain yang berkaitan dan haba dapat dipindahkan. Oleh itu, haba dipindahkan dari hujung rod yang lebih panas ke hujung rod yang lebih sejuk. Eksperimen di dalam darjah 7.6 di atas menunjukkan bahawa haba mengalir melalui pepejal secara konduksi atau konveksi. Patu tekan A jatuh terlebih dahulu, diikuti oleh paku tekan B dan akhirnya C apabila lilin melebur. Haba dipindahkan melalui rod besi secara konduksi. Haba mengalir dari hujung rod yang panas ke hujung rod yang sejuk. B. Perorakan atau pengaliran. Perorakan atau pengaliran ialah aliran haba melalui benda lain, iaitu cecair dan gas menerusi zarah-zarah yang bergerak. Apabila benda aliran dipanaskan, benda aliran berkembang dan kurang tempat daripada benda aliran yang sejuk. Benda aliran panas naik ke atas sambil membawa haba bersamanya. Benda aliran sejuk bergerak ke bawah untuk menggantikan tempat benda aliran panas. Aliran ini dipanggil arus perorakan peraliran. Arus perorakan atau peraliran juga bergerak di dalam kitaran. Perolakan peraliran tidak berlaku di dalam pepejal kerana zarah-zarah dalam pepejal tidak boleh bergerak bebas. Aktiviti dalam darjah 7.7 di sebelah menunjukkan bahawa haba mengalir melalui cecair secara perolakan ataupun pengaliran. Apabila air dipanaskan, arus air yang berwarna ungu kelihatan bergerak ke atas dan ke bawah dalam kitaran. Air yang panas mengembang dan bergerak ke atas. Air yang sejuk dari permukaan juga bergerak ke bawah. Pergerakan air ditunjukkan oleh zarah-zarah kalium permagnet yang dibawa oleh air. Aktiviti dalam darjah 7.8 di atas menunjukkan bahawa haba mengalir melalui gas secara perolakan. Lilin yang menyala memanaskan udara di sebelah kapbord tempat lilin terletak. Udara panas mengembang dan bergerak ke atas. Udara yang lebih sejuk di sebelah kapbord yang lain bergerak ke bawah dan melalui bawah kapbord untuk menggantikan udara yang panas. Udara yang lebih sejuk membawa zarah-zarah ke asap bersamanya. Apabila sampai di sebelah kapbord tempat lilin terletak, udara sejuk dipanaskan oleh lilin. Udara panas bergerak ke atas sambil membawa zarah-zarah asap bersamanya. C. Sinaran atau radiasi.
Sinaran atau lebih dikenali sebagai radiasi ialah proses aliran haba yang tidak memerlukan medium. Oleh itu, haba juga boleh dipindahkan melalui vacuum. Sinaran atau diresap ataupun dapat dipantulkan. Aktiviti dalam rajah 7.9 di sebelah menunjukkan bahawa haba mengalir melalui vacuum secara sinaran. Teknologi alternatif dan boleh diperbaharui. Teknologi baru dan teknologi alternatif selalu dicipta untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dalam sistem ACMV. Sistem penyimpanan terma. Sistem penyimpanan terma adalah sistem teknologi baru untuk menyejukkan ruang yang terus akan ditambah baik. Sistem ini menyalurkan udara seperti air sejuk ke berbagai bahagian bangunan untuk penyamanan udara atau kegunaan yang lain. Teknologi penyimpanan sejuk yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya tenaga dengan membenarkan peralatan penyukan tenaga elektrik yang insentif tenaga turut beroperasi, terutamanya pada waktu puncak ketika tarif elektrik yang lebih rendah. Pada masa yang sama, beberapa konfigurasi sistem menghasilkan kos yang lebih rendah atau kos yang lebih rendah. Berikutnya adalah cold-thermal energy storage. Ia terbagi pada dua, iaitu sensitive thermal storage dan lattice thermal storage. Sistem penyukan daerah. Sistem penyukan daerah atau diedarkan DCS yang bermaksud pengeluaran dan pengedaran tenaga penyejuk atau udara sejuk yang berpusat. Udara sejuk dihantar melalui saluran paip bertebat di bawah tanah ke daerah ataupun pusat perniagaan, industri, bangunan kediaman dan kampus untuk menyejukkan udara di dalam bangunan di dalam sesebuah kawasan atau daerah. Dalam sistem ini diperlukan kilang penyejuk berpusat, rumah pam dan rangkaian saluran paip pengedaran. Berikut adalah sistem penyukan daerah mempunyai tiga, iaitu distant cooling fan, connecting to building dan chilled water supply and return pipe. Jenis-jenis kod peraturan atau penyamanan dalam industri ACMV. Pemilihan sistem ACMV sering dibatasi oleh pelbagai kod tempatan dan standard ASREE. Minimum reka bentuk harus diikuti. ASHRAE Standard 15, standard keselamatan untuk sistem penyukan. ASHRAE Standard 55, keadaan persekitaran termal untuk penghunian manusia. ASHRAE Standard 62, pengudaraan untuk kualiti udara dalaman yang boleh diterima. Dan ASHRAE Standard 90.1, standard tenaga untuk bangunan kecuali bangunan kediaman yang bertingkat rendah. Sekian, terima kasih.